Nazi'at dan surah Abasa wa Tawalla, iaitu daripada surah kita baca kemarin tentang kiamat. Di sini juga Allah Ta'ala beritahu tentang kiamat. Cuma di kiamat nanti Allah akan guna malaikat juga untuk hukum mereka-mereka yang derhaka kepada Allah. Allah Ta'ala guna malaikat dia juga untuk hukum, untuk seksa manusia yang derhaka kepada Allah. Bermula pada cabut nyawa dia lagi, siapa pun duduk di neraka, malaikat hak jaga. Itu suasana akhirat. Maksud nak cabut nyawa pun, orang yang baik akan diperlihatkan syurga tempat dia nak pergi lah. Orang yang jahat akan disenyum, akan dipukul masa-masa tu lagi. Dan surah Abasa wa Tawalla yang kita baca ulang, di akhirat nanti nafsi-nafsi tidak semacam dunia. Boleh tanya khabar, boleh minta tolong itu ini. Akhirat esok-esok masih nafsi. Oleh kerana itu, kalau masa dunia lah ni kita kena ada waktu kita duduk dengan keadaan nafsi-nafsi. Kenapa hang gitu? Macam contohnya, kalau kita duduk tunggu sembahyang ke, atau kita duduk selepas sembahyang tahajud malam ke, kita kena tasawur kita di akhirat nafsi-nafsi. Mana seperti mana kita duduk lah ni seorang diri ni, akhirat pun akan jadi seorang diri. Dia tidak ramah-ramah. Mana masing-masing fikir dia sendiri, tak fikir orang lain lagi. Tidak tanya khabar mak ayah dia, tidak tengah kata sayang rapat dia, isteri anak dia, tak ada lah. Masing-masing fikir dia saja nak selamat. Jadi oleh kerana itu, pada masa dunia pun kita kena ada satu waktu yang kita duduk cokoh ni, suruh semayang atau lepas semayang tu, yang kita kena ada perasaan kita di akhirat nanti akan jadi nafsi-nafsi. Oleh kerana itulah sebelum berlaku suasana seperti itu, jadi buatlah putusan dan usaha ikhtiarlah dengan cara baik supaya selamat di masa nafsi-nafsi itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nazi'ati gharqa. Demi malaikat yang diarahkan oleh Allah untuk mencabut nyawa orang kafir dengan keras. Demi para malaikat yang diarahkan oleh Allah Ta'ala untuk mencabut nyawa orang kafir dengan keras. Dan demi para malaikat yang diarahkan untuk mengambil nyawa orang mukmin dengan lembut. Mana bila bermula akhirat ni, orang mukmin masa tu lagi akan dilayan dengan baik. Dia susah sebelum tu, ya susah. Orang yang beriman ni dia susah sebelum tu. Bawa tahi mati masa tu dia start senang. Masa tu dia start senang. Jadi para malaikat ya diarahkan oleh Allah untuk mencabut nyawa dengan lembut. Wasabihati sabha. Dan demi malaikat yang bergerak dengan laju untuk membawa roh masing-masing. Fasabiqati sabqa. Dan demi para malaikat yang berlumba-lumba menempatkan roh masing-masing ke tempat dia. Mana roh yang beriman di Ili, atas langit ketujuh, di bawah arasy. Orang yang kafir sijin, bawah langit, bawah bumi ketujuh. Ini yang sebut dalam Quran kita akan baca. Fal mudabbirati amra. Dan demi malaikat yang mengatur segala urusan yang Allah arahkan. Demi malaikat yang mengatur segala urusan yang Allah Ta'ala arahkan mereka. Jawab sumpah ini seperti mana malaikat semasa dunia begitu, kazalika yusallatu alaihimul malaikah. Jawab dia. Maka begini jugalah malaikat itu juga Allah Ta'ala akan gunakan untuk urusan kamu selepas mati. Semasa di dunia pun Allah Ta'ala guna malaikat untuk urusan. Begitu jugalah malaikat ni juga Allah Ta'ala akan guna untuk urusan kamu selepas mati. Maka apabila mati, takhwif dunia, ukhrawi, yauma tarjufur rajifah. Hari yang mana berlakunya goncangan yang sangat kuat. Itu pasal kekalahan pertama. Tasba'u har-radifah. Disusuli oleh goncangan yang kedua. Itu pasal kekalahan kedua. Qulubun yawma idzin. Hati-hati manusia pada hari itu wajibah, sangat takut.
absaruha khashi'ah, pandangan mereka tunduk malu dan menyesal. Tunduk malu dan menyesal ni untuk kafir apa ni? Orang beriman tidak gini. Yaqulun shikayah. Dengan keadaan kiamat lagu tu hati semua takut dan muka semua tunduk malu dan menyesal. Tapi masa dunia ni masih lagi mereka mengatakan, a inna lamadununa fil hafirah, adakah kami akan dibangkit hidup semula? Ada kiamat? A idza kunna idhaman nakhirah, adakah apabila kami telah jadi tulang belulang, hancur pun akan hidup semula juga? Mana bangkit hidup semula itu mustahil, sudah hancur lebur pun mustahil bagi mereka. Lalu mereka berkata, kalau ada hidup semula juga, idzan karratun khasirah, maka kembalian kami pada masa itu sangat rugilah. Kembalian kami kalau hidup semula sangat rugi. Allah jawab, fa innama hiya zajratun wahid. Sesungguhnya hidup semula itu tidak payah pun, hanya sekali terpekai saja, iaitu tiba sekali kedua. Terus hidup semula. Fa idahum bisahirah, tiba-tiba mereka terus berada di permukaan medan bumi. Takwif duniawi. Hal ataka hadits Musa, adakah telah sampai kepada kamu wahai Muhammad berita cerita Nabi Musa? Idnadahu rabbuhu bil wadil muqaddas Tuwa, ketika Tuhannya menyerunya di satu lembah yang suci yang bernama Tuwa. Setelah dilantik jadi Nabi, dan Tuhan kata kepada dia, idhab ila Fir'aun, kamu pergilah wahai Musa kepada Fir'aun, innahu tagha, sesungguhnya Fir'aun melampaui batas. Hidupkan dia tu melampaui batas. Lepas tu pergi dia kepada dia, beritahu pada dia, faqul, katalah pada dia, halaka ila antazakka, adakah kamu ingin membersihkan diri kamu daripada kesilapan? Adakah kamu ingin membersihkan kamu daripada kesilapan? Wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha, aku boleh tunjuk pada kamu untuk menghadapkan kamu sesuatu, lalu kamu akan takut pada Tuhan. Takut ni suka kuat, tazkiyah tu itu lebih. Fa'arahu al-ayat al-kubra, Nabi Musa memperlihatkan kepadanya mukjizat yang besar. Setelah dia minta, setelah mereka tengok mukjizat, fakadzaba wa asa, dia mendustakan Nabi Musa dan durhaka pada Allah Taala. Kemudian adbara yas'a, dia berpaling daripada majlis Nabi Musa dan berusaha untuk lawan Nabi Musa. Fahasyara, lalu dia kumpul manusia rakyat jelata, fanada, lalu dia berkata, faqala, kata dia, ana rabbukumul a'la, akulah Tuhan kamu yang paling tinggi. Yang paling tinggi ini berbanding dengan patung-patung lain yang dia buat. Fir'aun ni dia licik. Orang yang masuk istana dia kata kena semua patung. Kalau dia buat kiri-kanan atau bila sampai kat dia barulah kena sujud. Semua dia baru dia kena sujud. Ini cara Fir'aun. Dia nak suruh rakyat jelata dia tu faham, dalam ramai-ramai patung ni dia hafsah sekali. Lalu Allah Ta'ala fa'akhadahu Allah, Allah Ta'ala telah hukumnya dengan azab. Nakala ni binakala, dengan hukum akhirat dan hukum dunia. Hukum azab tu, hukum akhirat azab neraka lah. Dan hukum dunia ni tenggelam dia dalam. Inna fi dzalika, sesungguhnya kejadian yang Allah buat pada Fir'aun ini, la ibratan, suatu peringatan dan juga kesedaran. Peringatan untuk diambil kesedaran. Liman yakhsha, bagi siapa-siapa saja yang ada sifat takut pada Allah. Dalil akli, antum, dalil akli kiamat. Antum asyaddu khalqan, adakah kamu lebih hebat, lebih suka di segi mencipta, amis sama ataupun langit lebih suka untuk dicipta? Banaha, Allah telah ciptakan langit. Rafa'a samkaha, Allah Ta'ala tinggi langit itu sebagai Tuhan. Fasawwaha, lalu Allah Ta'ala ratakan langit dengan tidak ada satu letak dan lubang. Wa awtasha lailaha, Allah menjadikan malam itu gelap gelita ditutupi dengan kegelapan. Wa akhraja duhaha, Allah Ta'ala mengeluarkan siang hari menjadi cerah-cerah. Wal arda ba'da dhalika dahaha, dan bumi selepas itu juga daha Allah ratakan. Akhraja minha ma'a, Allah keluarkan daripada bumi yang diratakan itu airnya. Wa mar'aha, dan rukuknya. Wal jibal arsaha, Allah Ta'ala telah
Allah Ta'ala telah mempasokkan di bumi itu gunungan. Semua sekali Allah Ta'ala kata hikmahnya mata'alak, untuk kemudahan kamu, wali an'amikum, untuk kemudahan binatang ternak kamu. Takhwif ukhrawi, contohnya fa idza ja'at at-tamah, maka apabila berlakunya kiamat al-kubra, yang besar itu, yakni yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a, hari yang mana-mana betul sedar manusia apa yang dia telah buat. Mana sebelum ni tidak sedar. Hari yang mana-mana manusia itu betul-betul dia sedar apa yang dia telah buat semasa dunia. Wa buzzilatil jahimu liman yara, diperlihatkan dengan jelas neraka jahim bagi mereka yang dapat lihat, bagi mereka yang ingin lihat. Neraka jahim ni diperlihatkan kepada kafir, dan kepada orang yang sudah kepada Allah. Fa amma man tagha, maka sesiapa yang, adapun sesiapa yang duduk atas dunia dulu tagha, melampaui batas syariat, akidahnya, amalnya, wa athara al-hayat ad-dunya. Tagha sini melampaui batas syariat di segi akidahnya, wa athara al-hayat ad-dunya, mengutamakan kehidupan dunia berbanding akhirat di segi amal. Fa innal jahima hiyal mawa, maka neraka jahimlah tempat tinggal dia buat selama-lamanya. Tabsyir. Wa amma man khafa, dan ada pun orang lain yang takut akan Tuhannya di segi akidah semasa dunia dulu. Maqam rabbi, takut untuk berdiri di depan Tuhannya, menghadap Tuhannya. Semasa dunia dia sudah ada takut. Wa nahan nafsa 'anil hawa, lalu dia memperbetulkan amalannya dengan menahankan perasaannya daripada ikut nafsu. Dia menahankan jiwanya daripada ikut hawa nafsu. Nafsa mana lain, hawa mana lain. Sini ni dia menahan jiwanya daripada ikut hawa nafsu. Sebab jiwa manusia ni dia tengah-tengah, sama ada ikut hawa nafsu yang dibisikkan oleh syaitan, ataupun ikut wahyu yang diilhamkan oleh malaikat. Waktu nafsu ikut hawa, jiwa manusia ni dia boleh belaka tu, sama ada dia ikut hawa nafsu dia, ataupun dia ikut ilham yang malaikat beri. Jadi dia menahan jiwa daripada ikut hawa nafsu. Fa innal jannata hiyal mawa, maka sungguh syurgalah tempat tinggal dia buat selama-lamanya. Zajrun yas'alunaka 'anis sa'ah, mereka tanya khabar kamu wahai Muhammad tentang kiamat. Yang ni bila berlaku? Bila berlaku? Allah jawab, bila berlaku tidak boleh. Fi ma anta min dzikrah, siapakah kamu sehingga nak tahu bila berlaku kiamat? Mana banyak mana amalan kamu? Soalan kita jemaah, siapa kamu sehingga boleh memberitahu bila kiamat? Siapa kamu yang boleh memberitahu bila kiamat? Sebab ilmu tentang bila kiamat itu hak Allah Ta'ala. Ila rabbika muntaha, kepada Tuhan kamu sajalah kesudahan tahu bilanya kiamat. Innama anta munziru man yakhsha, sesungguhnya kamu hanya memberi peringatan yang boleh memberi faedah kepada orang yang takut pada kiamat. Sini muqaddar yazunnuna, jumlah muqaddar ni yazunnu, mereka akan menyangka nanti setelah sampai di akhirat, ka'annahum, seolah-olah mereka itu yauma yarawnaha, hari mereka melihat kiamat, lam yalbathu, tidak mereka berada pun di dunia, illa asyiyah, kecuali satu petang, au duhaha, ataupun pagi hari nisbah pada petang itu, sama ada satu petang atau satu pagi bagi petang itu. Abbas SWT ni tegur kepada